Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan daripada kenyataan mendakwa bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri itu adalah sebagai kenyataan yang cuai berhubung dengan isu pertikaian Laut Cina Selatan, dengan mendakwa kononnya secara tidak langsung boleh mengesahkan tuntutan China ke atas kawasan yang secara sah adalah wilayah Malaysia. Dan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi dengan Beijing berhubung dengan penerokaan minyak dan gas oleh Petronas di Laut Cina Selatan. Dan dalam kenyataan juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Muhyiddin ini, dia banyak masalah sekarang. Dia tak baca apa kenyataan saya. Tiada langsung saya sebut saya nak bertolak ansur, dan ini yang saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin China yang tidak dilakukan oleh beliau, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. China juga menyatakan ada bertindih tuntutan. Jadi kalau begitu kita bincang, tetapi tidak menghalang untuk kita teruskan projek. Projek tetap berjalan. Jadi apa yang tidak ada kompromi, kerana projek cari gali Petronas akan tetap berjalan di kawasan yang kita percayai milik negara. Ini adalah kenyataan Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan perkara ini. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan ini, kita lihat jelas bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba spin kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa beliau merujuk kepada mana-mana, tetapi beliau terus sembrono apabila tahu bahawa apa yang diulas oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu itu amat berhati-hati. Apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba lakukan sekarang ini adalah propaganda untuk melemahkan kerajaan agar dilihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengambil tanggungjawab dalam isu soal keselamatan perairan negara kita. Ini adalah satu yang cuba dimainkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saya melihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, saya juga ada menjawab sedikit berkenaan dengan isu ini kerana ini adalah satu propaganda yang tidak baik diamalkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sedangkan apabila beliau menjadi Perdana Menteri, beliau tidak pun berunding dengan pemimpin-pemimpin China untuk beliau melakukan perkara yang sama seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin malah lebih teruk daripada Datuk Seri Najib, yang mana Datuk Seri Najib berjumpa dengan pemimpin-pemimpin China sewaktu menjadi Perdana Menteri pun berjaya membawa pelaburan, iaitu 140 bilion lebih kepada negara. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya membawa 170 bilion pelaburan daripada sana, dengan kita tahu telah pun menandangi MOU. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengkritik perairan negara kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah ketandusan modal. Ini adalah sikap kepimpinan yang berada dalam Perikatan Nasional. Kalau kita lihat, kalau ketuanya seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat andaian-andaian spin yang seperti sebagai seorang pemimpin tertinggi dalam komponen parti mereka, bagaimana dengan walaon-walaon di bawah? Ini yang kita rakyat perlu lihat hari ini. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin kalau di luar daripada parlimen begitu lantang dalam menyuarakan kenyataan-kenyataan beliau? Kenapa dalam parlimen beliau tidak bentangkan isu ini biar Perdana Menteri sendiri itu menjawab? Kenapa apabila sesi soal jawab dengan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak menghadirkan diri? Begitu juga dengan Presiden PAS. Apa yang kita lihat hari ini adalah masalah daripada sikap Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana hari ini seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni sebenarnya hari ini banyak masalah kerana beliau dah tahu sebelah kaki dah masuk penjara. Itu adalah yang kita boleh lihat hari ini. Yang mana kita tahu bahawa isu jana wibawa melibatkan pemimpin-pemimpin yang berada dalam Bersatu, melibatkan Yayasan Arbukari. Kita tahu bahawa sebahagian daripada duit daripada Yayasan Arbukari masuk ke dalam akaun Parti Bersatu. Ini sudah jelas menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelah kaki dah pun berada di penjara Kajang ataupun penjara Sungai Buloh. Ini yang ditakuti. Sebab itu beliau baru-baru hari itu apabila kes beliau di mahkamah, beliau telah pun mengatakan bahawa beliau juga agak risau jika di penjara melebihi daripada 15 tahun. Dan beliau juga dah tahu pembohongan-pembohongan yang dibuat oleh mereka-mereka ini tadi. Apa yang kita boleh lihat daripada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Semuanya berpusing-pusing di situ. Yang mana sebelum beliau didakwa, beliau kata pihak SPRM baik, memberi kerjasama, tidak ada kena-mengena dengan beliau dan beliau tidak didakwa.
Tahu-tahunya kita tengok dia ditahan oleh SPRM dan mula didakwa di mahkamah. Lepas itu kita tengok kenyataan-kenyataan dia semua bercanggah. Ini adalah sikap yang kita boleh lihat daripada seorang yang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memimpin komponen parti. Jadi integriti awal-awal pun rakyat lihat, spin sana spin sini. Dan satu perkara yang kita rakyat harus tahu, saya melihat sikap politik Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada awal saya membuat analisa berkenaan beliau. Memang betul kenyataan yang dikeluarkan oleh Tengku Razali berkenaan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Memang beliau adalah seorang yang pemalas. Sebenarnya beliau tidak pernah untuk melihat apa kesusahan rakyat di bawah ni. Beliau tabur duit sewaktu menjadi kerajaan yang lalu. Tetapi sebenarnya itu pun duit rakyat. Pengeluaran ke WSP. Apabila beliau membantu rakyat. Itu adalah duit kerajaan yang mana dibazirkan. Dia bagi kepada rakyat 10 juta. Mereka sebat 100 juta. Ini yang kita lihat hari ini. Hutang bertimbun-timbun. Dan kita tahu. Projek Jana Wiwawa. Yang mana hari ini ramai kontraktor Bumi Putra yang tersangkut dengan perkara ini. Kenapa perkara ini terjadi? Memang alasan yang diberikan oleh mereka adalah mereka ini telah pun membuat kerja awalan. Plan lah, apa yang patut mereka nak ni lah, projek awalan. Jadi mereka dah pun keluar duit. Kemungkinan sebahagian mereka telah pun memberi kepada parti-parti yang bernama Perikatan Nasional. Jadi hari ini mereka merungut berkenaan dengan isu itu. Kerana duit sudah keluar, projek entah ke mana, dibatalkan. Jadi mereka bermain dengan sentimen hari ini untuk mengelirukan rakyat. Sentimen perkauman mereka dah gagal. Yang kita lihat hari ini PAS sedang menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan isu angkuh Melayu ataupun Melayu angkuh. Yang ketiga, Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba menyerang dengan isu keselamatan negara. Apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat apabila beliau menjadi Perdana Menteri? Apakah Tan Sri Muhyiddin Yassin melihat keselamatan rakyat? Hari ini nak bercerita tentang keselamatan negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di barisan kepimpinan tertinggi untuk memerintah kerajaan yang ada hari ini. Yang mana beliau lebih tahu daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau tahu isu keselamatan negara itu amat penting. Apakah seorang Perdana Menteri begitu bodoh mengabaikan keselamatan negara? Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin jangan spin kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk nak menegakkan benang kamu yang basah dengan hujah-hujah yang tidak rasional, yang tidak sesuai, yang tidak penting pun. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata seperti itu, itulah saya kata. Seperti beliau menarik tali dalam tepung, tetapi semua pun tak berterabut, tali pun terlepas. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba spinkan kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu ini demi untuk kepentingan politik saja. Jadi apa yang boleh Tan Sri Muhyiddin lakukan hari ini? Hanya satu saja yang mereka harapkan, kerajaan yang ada hari ini porak-poranda dan akhirnya kerajaan yang hari ini berpecah belah, maka mereka buat lagi satu gabungan politik yang baru untuk mereka tubuhkan kerajaan seperti mana di PRU ke-14. Jadi harapan mereka, maka lepaslah kes-kes mahkamah yang mereka sedang hadapi hari ini. Dengan cara ini sahaja mereka boleh melepaskan diri. Kalau tidak, kes beliau sangkut, beliau akan masuk dalam. Begitu juga mungkin Wan Saiful juga sekali. Jadi ini yang mereka takutkan hari ini. Kes ini akan berjalan mungkin dalam 1-2 tahun. Jadi kalau dalam 1-2 tahun ini mereka boleh tumbangkan kerajaan, maka itu saja harapannya. Kerana mereka tahu pilihan raya akan jauh lagi ke depan. Dan yang ketiganya adalah mereka paling takut selepas ini mereka betul-betul hilang kuasa. Kerana kita tahu parti yang bernama Bersatu belum cukup kuat untuk mempercayai rakyat dan untuk rakyat menjiwai parti itu. Yang rakyat ikut hari ini adalah kerana parti itu sedang memiliki sedikit dana kewangan lagi untuk membiayai mereka-mereka yang mengikut parti bukan untuk berjiwa politik, tetapi untuk mengambil faedah daripada mereka berada di situ. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.